Apakah khusyuk itu boleh dicari menerusi jalan menuntut ilmu semata-mata? Maknanya dia tanya pertama, khusyuk yang Tuhan kata tadi, orang beriman yang berjaya ialah orang khusyuk dalam semayang. Kita semayang maghrib tadi, 3 rakaat, tak banyak, tak lama. Sungguh pun tak lama. Berapa lama kita khusyuk, berapa lama pula hak teringat macam-macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Tak lama lagi masuk pula dah kita bulannya Rejab. Jadi inilah bulan yang dianjurkan kita berdoa dengan rasa besarnya harapan sampai kita ke dalam bulan Ramadan. Itu yang kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatlah kami dalam bulan Rajab. Wa Sya'ban, bulannya Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ini mudah-mudahan dalam bulannya Ramadan. Jadi insya-Allah malam ni nak menyambung pengajian Mutiara Tasawuf kita tu. Kita dah sampai kepada tajuknya khusyuk. Tajuk khusyuk. Ada ayat Quran yang cerita tentang khusyuk. Dari surah Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah bagi orang-orang yang beriman. Apa cirinya orang beriman yang berjaya ni? Kata Allah, Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah orang yang dalam solat dia khusyuk. Dalam solat dia khusyuk. Apakah maksudnya khusyuk? Apakah khusyuk itu boleh dicari menerusi jalan menuntut ilmu semata-mata? Maknanya dia tanya pertama, khusyuk yang Tuhan kata tadi, orang beriman yang berjaya ialah orang khusyuk dalam semayang. Kita semayang maghrib tadi, 3 rakaat, tak banyak, tak lama. Sungguh pun tak lama. Berapa lama kita khusyuk, berapa lama pula hak teringat macam-macam tu. Maghrib tadi, tak usah kira hak isyak sekarang ni, hak tadi baru. Jadi, adakah khusyuk ni boleh belajar? Apakah boleh belajar? Dulu, di satu tempat di Bangi sana, dia ada buat kursus solat. Kursus khusyuk dalam solat. Maka dibawalah orang dari negeri seberang mengajar kursus khusyuk dalam solat. Kena-kena serbu ajaran sesat, ajaran salah. Jadi rupanya khusyuk ni orang cari tuan orang belajar. Dan sampai hari ni kita semayang, lama dah kita semayang ni ya. Khusyuk ni masih lagi kita cari. Tu yang dia kata tu, apa sebenar maksud khusyuk? Apakah boleh belajar jadi khusyuk? Ibnu Katsir ni scholars dalam bidang tafsir. Dia nak tafsir ayat kita baca tadi lah. Nak ditafsir ayat kita baca tadi. Ibnu Katsir kata,
Ibnu Abbas pupu Nabi ada sebut begini. Orang-orang yang khusyuk seperti yang Allah sebut dalam ayat tadi ialah orang yang takut dan gerun terhadap Allah. Rupanya khusyuk ni dia berkait dengan takut. Dia berkait dengan takut. Contoh kita kata Al-Quran sebut manusia ni ketika berdiri di mahkamah Allah nanti digambarkan sifatnya khusyuk. Khusyuk sini ialah apa dia? Takut siapa tak bergerak, tak bunyi nafas langsung. Ini menggambarkan apa dia? Orang khusyuk ialah orang yang tumpu sungguh-sungguh. Sesalang amal dia kurangkah sehingga dia tak fikir dah benda lain. Atau mari takut dia kepada Tuhan kah sehingga dia tak dang terlintah fikir benda lain. Ya, tak dang terlintah fikir benda-benda lain. Macam tuan-tuan ni, khusyuk di rumah. Kalau bini marah tu kan ketakutan masing-masing tu. Tuan-tuan dah, saya tak terlibat. Tuan-tuan ni, kita nak jadi laki-laki ni biar cukup syarat. Ni apa, mari masjid pun lemah. Di rumah pun lemah. Apa nak jadi ni? Contohnya. Sedap Ustaz. Dia kata-kata, ujung tu, dia pujuk pula. Contoh. Ya. Jadi apa maksud khusyuk? Apa maksud khusyuk? Baik. Sekejap. Apa sekarang? Baik. Apa maksud khusyuk? Takut dan gerun terhadap Allah. Serta mempunyai ketenangan batin di saat berdiri menghadap Allah dalam solat. Dalam solat. Macam mana nak buat tu? Dalam solat rasa tenang. Dalam solat rasa tenteram. Ni tanda orang ada khusyuk. Maknanya nak tahu solat kita tadi tu ada khusyuk ke tidak. Ibnu Abbas kata cirinya dia tenang dalam solat. Dia tenteram dalam solat. Dia ada sedikit ketakutan, takut. Ini dipanggil khusyuk, dia tumpu betul-betul pada solatnya. Dan pendapat ini turut diperakui oleh Mujahid, Hasanul Basri, Qatadah serta Az-Zuhri. Sebenarnya para ulama telah mendefinisikan kalimah ini dengan pelbagai ta'rifan. Rupanya khusyuk ni banyak makna. Banyak makna. Di sini penulis cuba menukilkan pandangan para ulama tasawuf terhadap kalimah ini. Pertama, Hasan Al-Basri, dia kata apa dia? Khusyuk ialah rasa takut secara berkekalan. Cuba dengar tu. Hasan Al-Basri kata, khusyuk ialah rasa takut secara berkekalan untuk kepentingan menghidupkan hati. Rupanya, orang takut ni ada takut. Hati dia jadi hidup. Antara tanda hidupnya hati, dia terarah kepada amal. Sebab antara kalam tasawuf yang terkenal menyebut tanda hidupnya jasad adanya roh. Sebagaimana tanda hidupnya taat adanya amal. Jadi amal yang menghasilkan taat ataupun bukti kepada taat tidak akan terhasil kalau hatinya mati. Jadi hati yang hidup ni menghasilkan amal dan juga taat. Menghasilkan amal dan juga taat. Junaid Al-Baghdadi berkata, khusyuk adalah rasa rendah hati kerana Allah. Manakala Fudail bin Iyad berkata, khusyuk ialah apabila berterusan
di dalam pengaduan terhadap Allah dalam semua perkara. Maknanya, setiap keadaan dia tu dengan Tuhan sama. Dengan Tuhan sama. Jadi kalau orang dengan Tuhan sama, kita panggil kosyak lah Tuhan. Oh, sebab tak ada ruang lain yang tanpa Tuhan, melainkan dengan Tuhan sama. Sama. Waktu dia senang, dia ingat pada Tuhan. Payah juga orang tengah senang ingat Tuhan ni, payah sikit. Waktu susah pun, waktu susah lagi lah Tuhan, kita susah ni orang tentu akan ingat kepada Tuhan. Buktinya Fir'aun, apabila ia kejar Musa dan Harun sampai ke Laut Merah, Allah suruh Musa pukul Laut Merah tu, menyebabkan laut tu terbelah, ada lorong jalan yang sampai Musa Harun ke sebelah sana. Bila saja terbelah laut, ditahan oleh malaikat, ada laluan tengah-tengah jalan, air tak masuk kiri kanan. Menyebabkan Fir'aun terkejut. Dia mari terkejut. Menunjukkan apa dia? Musa ni betul sungguh dari Tuhan. Tetapi halah Fir'aun, dia kejar juga Musa, sehingga Musa dan Harun sampai sebelah sana, dipukul sekali lagi, bercantum air. Maka laluan tadi tak ada, hanyut Fir'aun. Waktu tengah dia nak lemas, riwayat kata apa dia? Dia nak panggil Allah. Fir'aun, dia nak sebut, Ya Allah, dia nak sebut begitulah. Tetapi Allah memerintahkan malaikat menyumbat lumpur hitam. Tanah hitam tu sumbat dalam mulutnya, supaya namanya Allah tidak disebut oleh Fir'aun. Maka Allah kata apa dia? Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan tubuh badan kamu supaya ia menjadi satu tanda kepada khalfaka, orang terkemudi yang mari. Boleh tengoklah Fir'aun di Museum Mesir. Boleh tengoklah mumia Fir'aun di situ, di sini, diarak, dibawa pameran oleh orang. Kerana Allah kata, hari ini kami selamat tubuh badanmu, bibadanika. Supaya litakuna liman khalfaka ayah, dia menjadi satu tanda bagi orang terkemudian. Nak tengok Fir'aun, inilah orangnya. Fir'aun ni rupanya tak besar. Saya tuang ketika satu musim sejuk tu main kuda. Memang saya ni minat sangat kuda sampai sekarang. Main kuda, bukan lomba kuda pakai nombor tu. Bukan. Naik kuda tu. Naik kuda. Di mana? Di piramid. Di piramid. Naik kuda di piramid, bayar dah 10 riyal, 10 keneh. Jadi kawan-kawan kita yang suka kuda ni tak ramai, 3 orang. Termasuk pensyarah Universiti Unisham sekarang, Dr. Muhammad Hazli. Saya naik kuda. Sudah puas naik kuda, kata Li, kita pergi tengok keranda Fir'aun. Tengok keranda Fir'aun, dia kata, hantar baring dalam keranda ni, nak ambil gambar. Saya pun baring, dia nak kata apa dia, tak besar mana Fir'aun ni. Baring tu tuang teluh-teluh saya ni. Jadi Fir'aun ni tak besar je. Dia kecil molek macam saya ni je. Jadi nak kata apa dia? Dia tak besar, tapi nafsunya besar. Apa dia kata? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini Fir'aun. Antara generasi akhir ni yang kita baca dalam sejarah, yang mengaku Tuhan, tak lain tak bukan Kamal Atatürk. Ditanya pada tentera dia, mana Tuhan? Tentera ni takut, memang tahu dah Kamal Atatürk suruh jawab, maka dia jawab, engkaulah Tuhanku. Bashar al-Assad nak tunjuknya berani dan takutnya askar pada dia. Dia suruh buat apa? Nak tunjuk taat kepada kerajaan. Hendaklah tentera kerajaan ni buang air di kubur
muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah. Masuk akal tuan. Buang air di kubur Bilal. Tapi ni bukti kalau betul kamu taat pada aku. Jadi sahabat ke, Nabi ke, Allah dah kira. Jadi Fir'aun hancur dia. Hancur, tetapi Allah selamat sebagai bukti inilah orang pernah dalam sejarah menyebut dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selamat sehingga hari ini. Itu dia. Jadi nak mengadu waktu senang kadang orang lupa, tapi waktu susah ghalibnya hatta Fir'aun mahu sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Mahu sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, yang dimaksudkan dengan khusyuk ialah tunduknya hati kepada Allah serta berakhlak dengan akhlak yang mulia. Inilah antara definisi khusyuk di sisi ulama tasawuf seperti yang dinukilkan oleh Abul Qasim Karim Hawazin Al-Khushairi, Imam Khushairi, salah satu orang scholars dalam bidang sufism. Namun kata dia, sama ada kita sedar ataupun tidak, ruh bagi setiap amalan ini, yakni khusyuk ni, ruh bagi setiap amal. Zikir kalau tak khusyuk, zikir saja-sajalah, tak ada ruh dia. Semayang kalau tak khusyuk, semayang adat lah kerana kemarin dulu, sejak dulu kita semayang, tapi tak ada ruh dia khusyuk. Dia kata sifat khusyuk ini adalah sifat yang paling awal akan hilang dalam ibadat manusia. Siapa kata ni? Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani ini ialah penyimpan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Sirrul Amin, penyimpan rahsia Nabi. Nabi kita ada satu orang sahabat kerjanya simpan rahsia Nabi. Antara rahsia yang Nabi titipkan kepada beliau, sahabat lain pun Nabi tak khabar, termasuk Abu Bakar kah, Sayyidina Umar kah, menantu Nabi sendiri Uthman bin Affan, Nabi tak beritahu rahsia ni. Tetapi kepada Huzaifah Nabi beritahu. Sebab itu Huzaifah ni digelar Sirrul Amin, penyimpan rahsia Nabi. Antara rahsia yang Nabi titipkan kepada Huzaifah, apa dia? Senarai orang-orang munafikin di Madinah. Senarai orang munafikin Madinah, lebih kurang waktu itu 80 orang. Orang munafikin di Madinah tak ramai, lebih kurang 80 orang. Nabi tahu semua namanya, Nabi hanya cerita kepada Huzaifah. Jadi sahabat lain tak tahu. Tetapi sahabat tak tanya, kerana apa? Tahu ini rahsia Nabi. Tak tanya. Sehingga wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga zaman Saidina Umar, kalau berlaku kematian di Madinah, Umar akan tanya dulu Huzaifah, si fulan hak mati ni termasuk tak dalam 80 orang tu? Maka Huzaifah kata tak termasuk. Maka Umar solat jenazah. Tapi kalau dengar termasuk, salah seorang lah, Umar catat supaya dia tahu bilangan berapa orang dah yang diketahui munafikin. Sebab tak tahu 80 orang. Kalau kata Huzaifah, ya, dia ni termasuk 80 orang, Umar tak semayang jenazah. Nak katanya orang munafikin dalam komuniti Islam ketika itu begitu bahaya sehingga kesannya Umar khalifah sendiri tak akan semayang jenazah. Antara ketua munafikin yang Nabi sendiri sebut dalam hadis, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ada anak nama Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia ni Islam. Dan dia tahu ayah dia munafikin, ketua munafik.
Pernah dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata soal nak bunuh ayah aku ni tak payah suruh orang lain. Dia kata aku. Besarnya Abdullah kecintaan dia pada Nabi. Dan ayah tuang ayah pula. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafikin Madinah. Sehingga bila sahabat cadang, kenapa tak bunuh aja Abdullah bin Ubay bin Salul? Apa Nabi jawab? Nak menunjukkan berjayanya Abdullah mempamerkan pada orang ramai, dia ni orang baik, dia ni sahabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, sukakah engkau kalau orang Arab kata tergamak Muhammad bunuh kawan baik dia sendiri? Hadis ni memberi faham pada kita betapa berjayanya Abdullah bin Ubay bin Salul mempamerkan kepada orang ramai dia dengan Nabi dekat. Sebab tu Nabi kata, sukakah kamu kalau Arab orang kata Muhammad bunuh kawan sendiri? Makna berjaya. Dia menempatkan diri dia dalam komuniti Islam dan komuniti sahabat sendiri. Abdullah bin Ubay bin Salul ni riwayat kata, kalau hari Jumaat, dia duduk kat mana? Sebelah-sebelah Nabi. Kalau kita sini lah, dekat Tok Imam, belakang Tok Imam. Dan apa tugas dia hari Jumaat? Orang tak suruh ni dia buat. Sebelum Nabi naik mimbar, dia bangun berdiri. Dia berdiri, lalu dia buat satu announcement. Ni Nabi tak suruh, dia sendiri. Sebelum Nabi naik mimbar, dia berdiri, dia buat announcement. Dia kata apa dia? Dengar semua sekali Nabi nak khutbah ni. Kemudian baru dia duduk. Dah tuang boleh bayang. Orang begini kita nak kata munafik. Bila dia menempatkan diri dia dengan Nabi itu, ambil berat pengikut Nabi, dengar Nabi kata, suruh pula orang lain dengar Nabi khutbah. Berjayanya Abdullah bin Ubay bin Salul menampakkan dirinya sebagai salah seorang sahabat juga. Sahabat pula, sahabat dekat. Jadi 80 orang munafikin di Madinah diketahui detail namanya olehnya Huzaifah al-Yamani. Jadi bila zaman Umar ni bila berlaku kematian Madinah, dia tanya dulu Huzaifah, si fulang mati malam tadi termasuk tak 80 orang? Kata Huzaifah tak termasuk. Maka dia semayang jenazah. Kalau berlaku pula kematian, dia tanya, hak ni masuk ke tak? Huzaifah kata, ya. Maka dia tak semayang jenazah. Oleh kerana itu, riwayat menggambarkan begini. Betapa runsing Umar ni duk fikir. Siapa 80 orang ni? Siapa lagi? Siapa? Sehingga pernah dia datang bertemu dengan Huzaifah. Lalu dia kata, sejak aku tahu engkau mengetahui ada 80 orang munafik yang Nabi sebut di Madinah ini, aku tak boleh tidur malam. Sebab mikir siapa. Dia kata, Huzaifah, aku nak tanya betul-betul. Ana minhum? Aku ni termasuk tak dalam 80 tu? Allahu Akbar Tuhan. Tengoklah Sayyidina Umar. Ana minhum? Ke aku ada juga dalam 80 tu? Huzaifah menangis tuan. Menangis Huzaifah. Kerana apa? Khalifah siapa terasa ke aku ada juga. Ni nak kata takwa ya. Takwa Umar ni takwa. Sebab itu Nabi menyifatkan kalau Umar melalui satu jalan, kemudian syaitan nak lalu juga jalan tu, nescaya syaitan lari lalu jalan lain. Nak khabar apa dia? Dengar Umar ni susah. Tak boleh nak berkira langsung. Tu dipanggil Umar Al-Faruq, yakni pembela dan pembeda kepada kebenaran. Umar ni, Umar Al-Faruq. Ya. Jadi kata Huzaifah, perkara yang paling awal akan hilang dari agama ialah khusyuk. Kenapa Huzaifah kata begini ni? Perkara paling awal hilang dari agama ialah khusyuk. Bukan kita tak semayang tapi khusyuk tak ada. Bukan kata tak baca Quran, baca. Tapi
nak cepat-cepat habis baca suratul Mulk lepas solat isyak tu. Kerana banyaklah kerja kita, khusyuk hilang. Ni kata Huzaifah. Buya Hamka dia ada buat satu analogi. Dia nak gambarkan khusyuk ni. Buya Hamka dia buat analogi apa dia? Dia kata gini. Orang yang tak khusyuk ni, orang yang tidak khusyuk, samalah seperti orang mengunci pintu tengah malam. Kita nak tidur malam, kita kunci pintu. Kita selok pintu, mana tikak, kita selok belaka, kunci belaka. Tapi malangnya, bila kita balik ke tempat tidur, baru nak tidur baring, kita bangun pula. Kita kata apa? Kunci ke dok pintu tadi? Berlaku tak tuan begitu? Berlaku. Kadang kita dah kunci, kita was-was pula, kunci ke dok, turun pula bawah. Hamka kata, ni analogi tentang khusyuk. Dia kata, kalau begitu, apa guna mata yang tengok penyelok tu masuk dalam kunci? Apa guna tangan yang tolak kunci masuk ke dalam tempat kunci? Apa guna telinga yang dengar bunyi kunci dah tutup? Alarm security tu dah bunyi. Tiba-tiba awak balik nak tidur, awak tanya lagi, kunci ke tidak? Dia kata, kalau begini jadinya, inilah ibadat orang yang ibadatnya hanya adat. Adat. Mana dia semayang sebab dia dah semayang dah kemarin dulu. Sejak sekolah menengah dulu. Jadi dia buat ibadat kerana adat. Dan tidak ada khusyuk. Tak ada khusyuk. Ni Hamka buat contoh. Bahkan diriwayatkan khusyuknya para sahabat mana-mana sahabat yang cedera di panah musuh berhasil dicabut panah yang masih melekat di betis mereka ketika mereka sembahyang dan tenggelam dalam khusyuk. Allahu Akbar, macam mana ni? Sahabat berperang, kena panah melekat di betis, dodek di betis dia. Nak tarik tak boleh. Tarik sakit. Ya tak ya? Nya semayang 2 rakaat baru boleh tarik. Punya khusyuk. Ini disebut riwayat khusyuk, yakni kualiti khusyuk sahabat tu. Kita berdoa, semoga Allah membimbing kita di dalam melaksanakan ketaatan padanya, dan mudah-mudahan kita dianugerahkan khusyuk di dalam ibadat, agar kita dapat menyelami manisnya ibadat itu dalam hidup yang singkat ini, sebelum berpindah kita ke perkampungan akhirat yang lebih kekal. Amin ya Rabbal Alamin. Habis kita masuk tajuk baru. Tajuk baru ialah mujahadah. Apa maksud mujahadah? Bersungguh-sungguh. Ada ayat dalam Quran cerita tentang mujahadah. Banyak. Biasanya ayat Quran ni kali dia cerita tentang syurga, dia akan iringi dengan apa dia? Mujahadah. Biasanya ayat Quran kalau dia sebut syurga, dia akan mari ayat sebelum itu kah atau selepas itu kah tentang suruh bersungguh-sungguh. Makna syurga ni kena bersungguh. Orang lain tidur, kita bersungguh bangun malam, tu orang panggil bersungguh. Orang lain makan minum, kita bersungguh puasa. Antaranya puasa hari-hari putih 3 hari dalam sebulan. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat. Jadi maknanya bila sebut tentang syurga, Quran akan buat mari ayat iringan dia. Apa dia? Kesungguhan, mujahadah. Jadi antara ayat yang kita nak baca ni ialah daripada suratul Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh, jahadu, mujahadah. Orang yang usaha sungguh-sungguh kerana nak taat kepada agama kami Islam ni, kami akan pimpin mereka ke jalan kami.
dan kami jadikan mereka gembira serta kami beri keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Satu hari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, berkata bahawa beliau dengar Nabi ditanya seorang sahabat tentang, "Ya Rasulullah, apalah sebesar-besar jihad? Pasal berperang ada, jihad ekonomi ada, jihad keluar daripada kejahilan supaya dapat cari ilmu ada juga. Tapi hak paling besar sekali, jihad apa ya Rasulullah?" Maka Abu Sa'id dengar Nabi jawab, "Kamu bercakap benar kepada pemerintah yang zalim." Ni kata Abu Sa'id. Aku dengar Nabi jawab, jihad paling besar gini. Awak sanggup tak cakap betul-betul kepada pemerintah yang zalim? Bila Abu Sa'id dengar, apa jadi? Seketika itu juga Abu Sa'id menangis bercucuran air mata sebab payah nak buat gini. Payah. Payah tuan ya? Payah. Apakah maksud mujahadah? Mujahadah merupakan satu sifat yang sangat dituntut oleh agama. Bahkan merupakan syarat utama dalam perjalanan menuju kepada Tuhan. Kita ni dah masuk tahun baru 2023. Jangan tikam nombor ni. Saya sebut tahun baru tu 2023. Hai, cepat sangat tahun ni bergerak, berubah, beralih. Hakikatnya bila bertambah hari baru, bulan baru, tahun baru, sebenarnya ia memberi erti semakin dekatlah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap orang kau dekat, kau dekat. Kau dekat. Jadi hakikatnya kita ni berjalan tuju pada Allah. Betul. Yang kita jadi alpa sebab kita sendiri atur jadual. Sementara tunggu mati, kita tambah jadual hidup tu. Alang-alang mati tak tahu bila, kita aturlah jadual. Pukul 1 nak pergi berjabat. Pukul 3 nak main bola. Pukul 5 nak pergi keduri. Kita yang atur jadual. Tapi hakikatnya ialah kita sedang bergerak menuju Allah. Tuju Allah ya. Tuju Allah. Tuju Allah. Keutamaan sifat ini banyak dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ia turut dibahaskan dengan mendalam oleh para ulama, terutama ulama tasawuf, dalam menyatakan betapa mujahadah ini adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap insan. Ibrahim bin Adham, satu tokoh tasawuf, berkata, seorang hamba tidak akan mencapai darjat orang-orang yang soleh sehingga dia mampu menangani 6 rintangan, 6 cabaran. Mari kita tengok 6 cabaran ni apa dia. Pertama, dia sanggup tutup pintu nikmat, dia buka pintu kesulitan. Dia boleh kalau tak berpuasa sebab bukan puasa wajib, tapi dia nak puasa walaupun puasa tu sunat. Dia boleh tidur sampai pagi sebab tahajud bukannya wajib, tapi dia nak bangun malam sebab dia nak cari bahagian akhirat dia di situ. Jadi dia tutup pintu mudah, dia mujahadah, dia cari sulit untuk akhirat dia. Kedua, dia tutup pintu kemuliaan, dia buka pintu kehinaan. Tak, walaupun mungkin dia boleh sekian-sekian, tapi tak, dia nak jadi sekian-sekian. Seperti Nabi SAW dalam peperangan Khandaq, ada sahabat menawarkan seekor kambing untuk disembelih lalu dimakan. Maka sahabat-sahabat lain pun kata, ya Rasulullah, jangan buat apa-apa, sebaiknya baginda duduk saja, biar saya yang sembelih. Sahabat lain kata, biar saya yang lapor. Sahabat lain kata, biar saya yang masak. Sahabat lain kata, biar saya yang bakarnya.
Tiba-tiba Nabi jawab, biar aku mencari kayu apinya. Biar aku cari kayu api. Maka sahabat lain kata, jangan Rasulullah, kami boleh cari. Rasulullah duduk saja, kami siap. Apa Nabi kata? Betul. Aku tahu kamu boleh buat belaka. Tetapi aku tidak suka untuk berbeza dengan orang lain. Ni Nabi tunjuk. Aku tak suka beza dengan orang lain. Jadi tuan, patut kita begitulah. Mari rumah Tuhan ni sama saja. Tuhan tengok hati kita. Masing-masing Tuhan tengok hati. Macam mana tu si pulang hatinya. Begitulah. Begitulah. Allahu Akbar. Sebab tu dulu ada isu sekejap. Ingat tak isu sekejap apa dia? Simpan soft VIP tu. Dulu ada simbol sekejap. Apa pandangan Ustaz? Tak ada pandangan. Tak ada pandangan, tak ada ulasan. Dah kalau tak ada ulasan, kita sambung mengaji ni, baca ni. Kita sambung. Tapi jangan mentang dia tak nak bagi soft VIP, orang nak pergi ke depan dia larang. Siapa orang tu kata saya ni Tok Imam. Tok Imam tak boleh larang tu. Memang dia kena duduk di depan. Di depan ya. Baik. Dua. Ketika tutup pintu istirahat, buka pintu mujahadah. Apa dia? Kita ni banyak rehat sebenarnya. Tidaklah patut umur macam kita sekarang. Saya selalu sebut ni. Tidur sampai pagi. Tak patut dah. Tak patut dah. Umur macam kita ni. Tidur sampai pagi. Sepatutnya tak patut dah. Mesti bangun tengah malam. Mesti. Walau 2 rakaat. Ya, walau 2 rakaat. Saya 45 dah tahun ni tuan. Tuan-tuan lagi lah. Kalau tengok masing-masing ni 100 tahun. Dari segi rupa tu 168. Gamaknya. Jadi tak patut tidur sampai pagi. Mesti bangun juga. Walau 2 rakaat. Ya, walau 2 rakaat. Orang macam kita ni tak patut dah. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kita baca dalam manaqib, biografi beliau. Bila masuk umur 40, mereka mula memakai tongkat. Pada 40 ni gagah lagi. 40 ni tuan gagah lagi. Tapi mula dipakai tongkat. Kenapa? Ditanya muridnya, kenapalah imam memakai tongkat? Dia kata, kerana hendak mengingatkan diriku, kita ini hanya musafir sahaja atas dunia. Musafir kan bawa kayu. Buat bertongkat, buat bergagah. Begitulah, nak ingat diri, masuk 40. Imam Malik, Imam Syafi'i memakai tongkat. Maka dia menjadi satu sunnah orang-orang soleh. Orang-orang soleh, masuk 40, pakai tongkat. Tuan-tuan ni ada tongkat masing-masing ya. Ada ni, susuk dalam kereta agama ni. Pakai ikut, pakai kain pelekat, pakai sokok, pegang tasbih, pegang tongkat. Siapa tengah jalan, jauh sikit dari rumah, dia buang tongkatnya. Contohnya. Allahu Akbar. Ya. Keempat, menutup pintu kaya dan membuka pintu kefakiran. Keenam, dia tertinggal ni. Ada kelima tu, tapi terus keenam ni. Apa yang kelima saya pun tak tahu ni tuan, kerana tertinggal. Kerana penulis ni tertinggal. Siapa penulis ni? Saya lah penulis ni. Tertinggal. Jadi saya pun dah ingat dah. Keenam, menutup pintu angan-angan dan membuka pintu ke arah persiapan kematian. Kita termenung tepi tingkat. Orang tanya, termenung apa tu? Termenung masa depan, kita kata. Maka orang pun jawab, masa depan kita ni mati. Akan terasa dalam hati tu. Termenung apa? Termenung masa depan. Masa depan apanya? Masa depan kita mati. Sepatutnya sekarang termenung memikir bagaimana ni nak masuk kubur yang tempat tak boleh balik dah, panjang dalam kubur ni. Hidup alam barzah lebih lama daripada hidup atas dunia. Hidup alam barzah lebih lama
daripada kita hidup atas dunia. Kampung saya tuan kampung lama. Kampung Buluh, batu bersorak. Yang tuan-tuan baca dalam buku sejarah, batu bersorak tu kampung saya lah, kampung Buluh. Kuburnya pun kubur lama. Kubur ni kerana terlalu lama, orang dulu dia tak pakai batu nesang, dia pakai kayu nesan, kayu-kayu. Jadi kayu tu walaupun dah 100 tahun lebih, kerana kayu molek, kayu cengar, kayu keruing, dia tahan lama tu sampai ke sekarang. Jadi kadang saya turun sembahyang subuh masjid kampung saya, dia bersambung dengan kubur, turun terus ke kubur. Habis dah masa kita tuan. Molek kita berhentilah ya. Berhentilah. Dah cerita hal kubur tu tergantung begitu Ustaz? Ya, tergantung begitu saja. Kita sambung di masa akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.